Ada pernah tak dengar orang tua kita sebut geliga lipan? Pernah dengar tak orang tua kita sebut geliga harimau? Saya sebut ni kerana saya pernah tengok kedua-dua geliga tadi, sama ada geliga lipan ataupun geliga harimau. Kerana geliga harimau ni, dulu saya ada seorang kawan, dia ni berasal dari Gua Musang. Dulu masa dia kecil-kecil dulu, orang dia asal bukan Gua Musang, mungkin sama macam kita di Bacok, di Pasir Mas dan sebagainya. Tetapi orang tua kita dulu bila dapat tahu ada tanah-tanah rancangan baru nak dibuka, nak tanam getah ke kelapa sawit, mereka akan pergi teroka. Jadi dia duduk di kawasan hutan. Satu hari tu dia nak pergi mandi sungai. Kebetulan sungai tu agak tinggi landai. Dia macam ni nak pergi ke sungai, bawah ni sungai, tapi bentuk dia lagu ni, dia ada lekukan. Jadi bila kita berada di atas, kita tak tahu apa benda yang duduk bawah lekukan ni. Jadi di sinilah kebanyakan anak-anak muda mengikut kawan tu akan menerjunkan dirinya dengan pelbagai aksi dan gaya. Yang lebih pada pandai lela pun mungkin ada, mungkin zaman tu dah. Jadi tak tahu apa, rupa-rupanya di bawah ni kebetulan hak time dia nak mandi, ada seekor ibu harimau tengah minum air sungai. Dan kebiasaan harimau yang mempunyai batu geliga, dia akan letak dulu geliga sebelum dia minum air. Jadi kawan ni huri-huri gedebam. Bila gedebam depan ibu rimau tadi, kawan tu terkejut. Bila kawan tu terkejut, rimau dah padahal dah. Bila rimau pun terkejut, dia pun lari dan meninggalkan batu tu di tepi. Dan hasilnya bila dia naik, wallahu alam, mungkin rezeki dia terpandang benda tu. Tengok nampak lain pada batu lain, dia ambil bawa balik rumah. Dan bila malam berlalu, walhasilnya ibu dia pergi cari balik batu tu. Walaupun rumah tertutup rapi, memanglah 3 hari 3 malam dia duduk berkampung bawah rumah tu, tunggu geliga dia. Dan hari yang terakhir baru dia pergi, dan tanpa kembali lagi. Bila mak dan bapak dia balik, sebab beli barang kan di luar masa tu jauh, anak dia tu hampir-hampir meninggal. Bukan sebab takut pada rimau, takut tu satu, sebab 3 hari 3 malam tak makan, duk kuncikan diri dalam rumah, hampir nak mati. Alhamdulillah nyawa dia masih panjang. Dan dia dapat geliga tu, dan dia tunjukkan pada saya sebagai bukti. Baik, malam ni bukan nak bercerita tentang itu, walaupun kebanyakan orang-orang tua bila bercerita pasal geliga ini, mereka selalu kaitkan dengan amalan-amalan seperti pelaris perniagaan, seperti pemanis, seperti pengasih, seperti dapat membuka hijab, dapat masuk ke dimensi dan melihat alam-alam yang lain yang sebelum ni Allah tak nampakkan pada kita, dapat mengubati penyakit-penyakit tertentu, wallahu alam. Ini kadang-kadang geliga tertentu mempunyai khadam pendamping. Jadi dia nak buat tipu cara mana? Kadang-kadang kita ingat sesuatu yang ajaib dan luar daripada kebiasaan berlaku, kita ingat disebabkan keistimewaan batu. Tapi rupa-rupanya kerja si khodam pendamping tadi, dan dia boleh membawa kita ke arah jalan yang sesat, jalan yang menyeleweng daripada jalan Allah. Kerana taksub dan paranoid kita pada batu tadi, kita melupakan kekuasaan sebenar yang dimiliki secara mutlak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang satu persoalan timbul di sini. Sekiranya saya atau tuan-tuan pernah melihat dan memiliki geliga ini, dan tuan-tuan mendakwa geliga ni, ustaz, kalau kita buat lagu ni jadi lagu ni, kita buat lagu ni jadi lagu ni, dan kita masih mempertaruhkan bahawa kita telah memisahkan di antara hak keistimewaan makhluk ini dengan hak keistimewaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ada batu geliga, ustaz, dan batu geliga ni ada kelebihan-kelebihan, keistimewaan-keistimewaan tertentu. Tetapi dalam masa yang sama, ustaz, saya ni, roh saya ni, jiwa saya ni, iman saya ni, akidah saya ni masih meyakini bahawa yang sebenar-benar berkuasa ialah Allah. Harus atau tidak memiliki batu ini?
dalam konteks tadi. Harus tak ada masalah, hanya menganggap dia sebagai makhluk yang Allah bagi keistimewaan dan kita memisahkan dia daripada hak kekuasaan Allah. Yang kita bimbang ialah kita mencampur adukkan kuasa batu ini seolah-olah menyamai kuasa Allah. Hebat batu ini seolah-olah menyamai kehebatan Allah. Tu cari penyakit. Tu cari penyakit. Sebenarnya yang saya nak bawa, kenapa bila batu-batu geliga yang bersifat mistik ini sering kita cepat nak menghukum dan menuduh dengan kalimah syirik, dengan kalimah khurafat, dengan kalimah merapu. Tetapi bagaimana dengan bentuk persamaan lain kita tak pernah cepat nak menghukum demikian? Contoh, ambil objek yang Allah ciptakan sebagai tumbuhan. Kadang-kadang herba tertentu dapat merawat kencing manis, mungkin. Kadang-kadang herba tertentu dapat merawat darah tinggi, mungkin. Kadang-kadang herba tertentu dapat merawat penyakit kanser, mungkin. Walaupun kita beranggapan daun ini ada kehebatan dan keistimewaan dari sudut mampu merawat penyakit-penyakit tadi, melegakan kesakitan-kesakitan tertentu, dalam masa yang sama kita tidak pernah melupakan bahawa kuasa penyembuhan sebenar ialah Allah. Daun tadi sebagai wasilah dan wacana, sebagai ikhtiar kita, sebagai asbab nak jadikan dia alat penyembuhan. Macam batu tadi, keistimewaan dia itu hanya sebagai wacana dan wasilah, tanpa kita melupakan bahawa Allah lah pencetus kuasa sebenar. Tapi bila tang herba, tak ada pula kita nak tuduh orang tu syirik herba ni, jangan merapu tang herba, tak ada. Tapi bila sebut tang batu-batu ni, cepat nak jatuh hukum, cepat nak jatuh syirik. Kebanyakannya sebab apa? Sebab haduk dalam tu tadi ada jin pendamping. Herba ni jarang nak ada jin pendamping dah. Buah kurma pun jarang nak ada jin pendamping. Zaitun zabit pun jarang. Sebab tu orang tak cepat melalukan tuduhan. Tetapi bila kita lihat benda tadi, apa pun kembalilah pada pangkal ini. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah lah segala punca tempat kebergantungan dan harapan bagi kita orang Islam.